A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung pengajian Sirah Nabawiyah untuk siri yang kedua, dan untuk siri yang pertama kita bincang tentang kepentingan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan orang yang beriman. Pentingnya sirah Nabi adalah seolah kita belajar sirah Nabi adalah sebagaimana kita belajar cara nak praktiskan Al-Quran dalam kehidupan kita. Allah sebut, Aisyah berkata, Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Dan Allah juga sebut dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau sangat mulia akhlaknya, sangat besar akhlaknya. Jadi selari dengan apa yang disebut oleh Aisyah, kenapa akhlak Nabi menjadi besar, menjadi mulia, menjadi hebat, yang tidak ada tolak bandingnya? Sebabnya ialah Nabi mempraktiskan Al-Quran dalam kehidupannya. Jadi nak tahu macam mana Nabi praktiskan Al-Quran dalam kehidupannya, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan berdakwah, dalam perjuangan berjihad, dalam pergaulan dengan masyarakat, dengan orang kafir, maka kita tidak dapat lari melainkan dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi hari ini sebagai maklumat, buku ni, buku Sirah Nabawiyah As-Sahihah karangan Dr. Akram Dia Al-Umari, kita dah order daripada Indonesia. Dia dah hantar pos naik kapal semalam, dijangka sampai pertengahan Disember. Dan lebih kurang harga sekali dengan pos ialah RM95. Jadi siapa yang nak buat bayaran, dah tak sabar sangat, boleh masuk akaun saya, akaun Bank Islam saya. Jangan masuk akaun Ghulam, dia tak ada kaitan dengan Ghulam. Dan nanti saya akan bagi nombor seorang kawan kita, Syakir, untuk menguruskan untuk dipostkan buku ni kepada pembeli, insya-Allah. Okey, hari ini kita akan bincang sedikit tentang keadaan ekonomi dan keadaan agama di Mekah sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun di ambang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga yang disebut dalam buku yang kita akan belajar. Sebelum dah cerita sejarah hidup Nabi daripada kecil, penulis buku ni menceritakan tentang bagaimana suasana Mekah dari segi ekonominya, dari segi masyarakatnya, dari segi agamanya, supaya kita dapat bayangan. Kita dapat bayangan bagaimana sukarnya Nabi berdakwah. Sebab kalau kita tak tahu keadaan teruk, kita tak akan rasa kehebatan Nabi dan pengorbanan Nabi. Tapi bila kita tahu keadaan sebelum Nabi berdakwah sangat-sangat teruk, khususnya dari segi akidah, dari segi agama, maka kita akan rasa betapa besarnya pengorbanan Nabi kepada umatnya. Yang tidak cukup hanya kita menyambut Maulidur Rasul. Tak cukup dengan hanya kita berselawat sahaja. Bila kita tahu sejarah latar belakang bagaimana keadaan ketika Nabi mula berdakwah, bila kita tahu, kita faham, ia akan menjadikan kita tidak duduk diam. Kita akan terus berdakwah
bila-bila masa dan di mana-mana sahaja, sebagaimana Nabi sejak turunnya wahyu pertama, Nabi tidak pernah berehat. Bila kata Aisyah, kata Khadijah radhiyallahu anha kepada Nabi bila turun wahyu yang pertama, berehatlah kamu. Maka Nabi menjawab, sekarang telah berlalu waktu rehat. Sekarang waktu adalah waktu berpenat lelah, waktu bersusah payah. Tidak ada lagi waktu rehat ataupun waktu tidur. Sebab wahyu adalah qaulan saqila. Qaulan saqila. Inna sanulqi alaika qaulan saqila. Kami akan campak ke atas bahu engkau satu perkataan, satu tanggungjawab, satu amanah yang sangat berat. Jadi dalam keadaan amanah ini sangat berat dan masyarakat begitu jauh dan menyimpang daripada agama, bagaimana aku nak berehat? Bagaimana aku nak tidur lebih? Sedangkan begitu ramai manusia di luar sana dah semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sedang menuju ke kecelakaan. Jadi kalau kita faham sejarah Nabi sebelum Nabi diutuskan sebagai Rasul, akan menjadikan kita tidak boleh duduk diam. Kita akan buat sesuatu. Sebab keadaan kita sekarang taklah seteruk sebagaimana keadaan ketika Nabi mula berdakwah. Keadaan ketika Nabi mula berdakwah itu adalah, kata ulama, keadaan yang paling-paling teruk. Sebab itulah keadaan yang paling teruk memerlukan seorang Rasul yang sangat-sangat hebat. Kerana Nabi Muhammad saja yang boleh mampu untuk menghilangkan kekufuran, kesyirikan dalam masyarakat yang paling-paling teruk keadaannya. Okey, jadi saya tak baca satu-satu. Saya ambil poin-poin dia daripada muka surat 77. Keadaan ekonomi di Mekah sebelum Nabi berdakwah. Kata penulis ni, waqtisadu Makkah yakumu asasan ala tijarah. Ekonomi penduduk Mekah asasnya bergantung pada tijarah, perniagaan. Asasnya perniagaan. Dan Allah rakamkan dalam Al-Quran, dalam surah Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan orang Quraisy. Apa kebiasaan orang Quraisy? Iaitu rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan mereka berdagang di musim sejuk ke Yaman dan di musim panas ke Syam. Kenapa mereka berniaga? Sebab di Mekah tanah padang pasir, kering kontang, tidak tumbuh apa-apa tumbuhan pun. Jadi mereka tak boleh bertani. Mereka tak boleh bercucuk tanam. Dan bahan galian di Mekah pun tidak ada. Emas ke, biji timah ke, perak ke, tidak ada. Kalau pokok kelapa sawit pun tak ada. Jadi mereka tidak ada pilihan melainkan berniaga. Adalah sedikit pertukangan, seperti membuat senjata, buat pedang, buat lembing, tombak. Itu pun besi itu diambil daripada luar. Itu sebahagian kecil perniagaan di Mekah. Dan juga di Mekah juga perniagaan yang terkenal ialah membela kambing, unta, dan mereka menjual. Selain pada mereka guna untuk kenderaan, mereka juga menjual kambing dan unta di Mekah. Dan kenapa mereka boleh berniaga? Kenapa mereka boleh berniaga? Sedangkan di Mekah tidak ada tempat tarikan. Biasa tempat perniagaan ni tempat yang ada tarikan. Ramai pelancong datang, baru kita boleh berniaga. Di Mekah tidak ada sungai, tidak ada tasik biru, tidak ada laut, tidak ada tempat yang menarik. Tapi macam mana mereka boleh berniaga? Berniaga ni perlukan pada orang ramai. Sebab tu kalau Allah, kita tengok kaitan antara surah Al-Fil dengan surah Quraisy. Kalau surah Al-Fil cerita tentang bagaimana Allah binasakan tentera bergajah yang cuba nak menghancurkan Kaabah. Tentera bergajah ni datang daripada Yaman, dan Yaman ketika itu dikuasai oleh kerajaan Habsyah ataupun Ethiopia sekarang. Jadi mereka dengki kepada orang Arab Mekah sebab ramai orang datang ke Mekah. Ramai orang datang ke Mekah sebab apa? Sebab Kaabah. Dia tidak
bukan air terjun, bukan sungai, bukan tepi pantai, bukan pokok-pokok yang indah yang menghijau, bukan. Tarikan orang datang ke Mekah sehingga orang Mekah boleh berniaga ialah sebab akidah. Tapi akidah yang rosak, iaitu kefahaman mereka, keyakinan mereka kepada Baitullahil Haram. Mereka menganggap Baitullah adalah satu tempat yang mulia, rumah Allah. Maka sebab itulah mereka datang daripada jauh, daripada Yaman, daripada Syam, sekeliling Mekah dan Madinah. Mereka datang khususnya di musim haji. Nak tengok apa? Tempat menarik? Tak ada. Bukan nak berehat, bukan nak melancong, tapi sebab akidah. Akidah mereka bahawa Baitullah adalah satu tempat yang mulia yang harus dikunjungi. Cuma mereka menyeleweng daripada fahaman yang mula-mula asasnya betul. Baitullah dibina oleh Nabi Ibrahim AS, dan asas ibadat setelah Nabi Ibrahim membina Kaabah adalah betul. Tapi lepas tu semakin menyimpan, akhirnya mereka jadikan Baitullah bukan untuk tempat menyembah Allah, tapi tempat untuk menyembah berhala. Jadi kenapa orang Mekah boleh berniaga dan boleh hidup walaupun mereka duduk di padang pasir? Sebab ada Kaabah. Maka sebab itulah Allah menahan tentera Abraha daripada menghancurkan Kaabah demi li'ila fi Quraisy, untuk sumber ekonomi orang Mekah. Sebab kalau Mekah atau Baitullah dihancurkan oleh tentera Abraha, bila dah hancur, orang tak akan datang ke Mekah. Bila orang tak datang ke Mekah, orang Mekah tak boleh berniaga sebab orang ramai tak datang. Mereka boleh berniaga sebab orang datang. Orang datang sebab ada Kaabah. Jadi rahmat Allah kepada orang Mekah, walaupun mereka penyembah berhala, walaupun mereka dah syirik pada Allah beratus tahun, tapi rahmat Allah umum. Rahmat Allah yang umum ialah Allah bagi pada semua, walaupun kepada mereka yang kufur kepada Allah. Jadi Allah tahan Kaabah daripada dibinasakan li'ila fi Quraisy, demi kerana perniagaan sumber ekonomi orang Mekah. Kalau Kaabah hancur, orang Mekah tak boleh berniaga dan mereka boleh mati kelaparan. Dan juga sebagai hikmah yang terbesar ialah sebagai persiapan untuk menanti kedatangan Rasul yang agung di Mekah. Jadi Kaabah ditahan daripada dia hancur, hikmah yang terbesarnya ialah sebagai persiapan untuk menanti kedatangan Rasulullah. Dan Rasulullah tugasnya ialah untuk bukan nak menghancurkan orang Mekah, tapi nak membersihkan orang Mekah, nak menyelamatkan orang Mekah. Kalau Allah hancurkan orang Mekah, mereka mati masuk neraka. Tapi rahmat Allah nak orang Mekah tak mati dalam keadaan syirik. Tak semua mati dalam keadaan syirik. Tapi akhirnya dengan sebab Kaabah diselamatkan, dengan kedatangan Nabi Muhammad, dengan turunnya wahyu di Mekah, akhirnya orang Mekah yang menyembah berhala yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Tengok di situ rahmat Allah yang sangat luas. Sebab itulah bila berlaku apa saja musibah, jangan kita berfikiran negatif. Jangan kita kata Mekah ni sepatut Allah hancurkan mereka, sebab semuanya penyembah berhala. Dan berhala bukan satu, bukan 10, 360. Sepatut Allah hancurkan, turun bala, turun musibah. Tak. Kita berfikiran positif. Allah tak hancurkan, sebenarnya Allah nak menantikan kedatangan Nabi Muhammad supaya Nabi betulkan akidah orang Mekah, supaya Nabi selamatkan seramai mungkin orang Mekah. Okey, jadi keadaan ekonomi di Mekah, sebenarnya orang Mekah yang miskin, tapi yang kaya, hasil daripada apa? Perniagaan mereka ke Syam dan ke Yaman. Okey, kata penulis buku ni, Ru'usul amwal al-kabirah biadil aghniya. Hasil perniagaan yang besar ni dah jadi macam international. Perniagaan yang meluas, yang bersifat antarabangsa. Akhirnya ada orang Mekah ni yang terlalu kaya. Ru'usul amwal, modal-modal yang besar, biadil aghniya, di tangan orang-orang kaya. Macam Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid ibn Al-Mughirah. Dan kekayaan mereka ni, mereka guna peluang. Untuk apa?
untuk mengkayakan mereka lagi dengan cara riba. Mereka bagi pinjam pada orang miskin dengan cara riba. Dan sejarah menyebut kekayaan orang Mekah ni, kata penulis ni, wa hakaza kana min aghna'i Makkah man ya'kulu bi sihafi az-zahab wal fiddah fi hina kana aktsaru ahli Makkah fuqara. Kekayaan orang Mekah ni sehingga ada mereka yang kaya tu ya'kulu, makan bi sihafi az-zahab, dengan bekas daripada emas, pinggan ke sudu ke, dia makan daripada emas. Ini 1400 tahun yang lepas. Sebelum Nabi muncul, orang Mekah kalau kaya gila. Sedangkan, kata penulis, kebanyakan penduduk Mekah adalah fuqara. Orang Quraisy ni, dia berniaga tahsulu minal Habsyah. Dia ambil barang-barang daripada Habsyah, Ethiopia. Apa yang dia ambil daripada Ethiopia? Minyak-minyak wangi, bukhur, apa ni, kulit binatang, bulu-bulu binatang. Ya. Dia pergi, perniagaan dia sampai pergi ke Ethiopia di Afrika. Dia pergi dengan kapal. Kemudian dia bawa balik ke Mekah, dia jual. Kemudian dia ambil barang daripada India. Dia tak pergi India lah, tapi orang India bawa barang dagangan mereka ke Yaman. Orang Mekah pergi ke Yaman, ambil pula barang daripada India. Di Yaman, apa dia? Lada-lada, rempah-rempah, batu-batu permata. Mereka bawa balik ke Mekah dan jual di Mekah. Mereka pergi ke Yaman pula, mereka bawa apa? Buah-buahan, seperti buah tin, buah zaitun, macam-macam buah. Mereka bawa balik daripada Syam ke Mekah dan jual di Mekah. Jadi akhirnya Mekah yang kering kontang pada pasir, tengok-tengok semua benda yang ada tempat lain ada di Mekah. Sehinggalah hari ini, kan? Dan itu juga kelebihan doa Nabi Ibrahim AS. Apa kata Ibrahim? Allah rakam dalam surah Al-Baqarah, kan, wa iz qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Wahai Tuhan, jadikanlah negeri Mekah ni aman. Itu berkat doa Nabi Ibrahim. Dan warzuq ahlahu minas samarat, berilah rezeki kepada penduduk Mekah daripada buah-buahan. Padahal Mekah ni tanah kering kontang, pada pasir, satu pokok pun tak tumbuh. Tapi Nabi Ibrahim berdoa supaya Allah bagi buah-buahan kepada orang Mekah. Macam mana tu? Iaitu diimport daripada luar. Lepas tu kalau kita pergi Mekah sekarang, kadang-kadang yang tak ada kat Malaysia pun ada kat sana, kan? Semua jenis buah-buahan ada kat Mekah. 2 hari lepas ada kawan saya, dia jual jubah. Apa brand jubah tu? Jubah tu banyak dia jual di Mekah. Bukan. Al-Haramain. Jadi bila dia buat jubah tu, saya tanya, pergi Mekah ke? Sebab jubah tu biasa orang beli kat Mekah. Dia kata tak, saya beli daripada Vietnam. Rupa-rupa yang jual kat Mekah tu adalah jubah daripada Vietnam. Punyalah kita pergi jauh, kan. Kalau pergi Vietnam lagi jimat kos. Sebab apa? Sebab orang nak nama tu. Barang daripada luar tapi beli di Mekah, kan. Kurma beli di Mekah. Bukan kurma Mekah, tapi kurma Mesir, daripada Madinah, daripada Iran. Jadi semua barang yang ada kat Mekah daripada luar. Orang kita tak kisah, kadang-kadang beli kopiah made in Thailand. Beli kopiah jiran dia tapi beli di Mekah. Buat tasbih apa semua. Itu adalah berkat doa Nabi Ibrahim. Daripada kisah Nabi Ibrahim ni, pengajarannya apa? Apa pengajarannya? Masa Nabi Ibrahim bina Kaabah, Mekah kering kontang, tak ada apa pun. Tapi dia tetap berdoa. Untuk siapa? Bukan untuk diri dia. Untuk ummah. Ummah pula bila ni? Jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad jauh tak? Subhanallah. Jadi pemikiran seorang Nabi ialah dia lebih pentingkan umat. Bukan untuk aku, bukan untuk keluarga aku, bukan untuk generasi tahun depan. Tak. Generasi yang beratus tahun selepas aku.
Dan juga doa Nabi Ibrahim pada dalam surah Baqarah, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kata Ibrahim, ya Allah, jadilah aku dan Ismail golongan yang muslimaini, yang menyerah diri pada engkau. Kemudian jadikan juga daripada zuriat yang datang selepas aku ummatan muslimah, satu golongan yang juga menyerah diri kepada engkau. Siapa ni zuriat yang datang selepas Ibrahim, yang Nabi Ibrahim berdoa 1400 tahun yang lepas? Siapa? Umat Nabi Muhammad. Jadi doa dia untuk siapa ni? Untuk orang yang selepas 1400 tahun. Jadi kita sebagai orang beriman, bila berdoa, jangan pentingkan diri. Doa aku untuk keluarga aku, paling-paling tinggi untuk cucu kan. Kadang-kadang doa kita tak sampai untuk generasi yang akan datang. Okey. Dan antara kelebihan juga, orang Mekah ni boleh berniaga. Satu, sebab ada Kaabah kan, orang ramai datang. Yang kedua, kalau zaman sekarang, kalau kita bawa barang dagangan, naik kereta kan, kalau orang tahu agak-agak selamat tak? Tak selamat. Itu zaman sekarang. Zaman jahiliah, sebenarnya keadaan lagi tak selamat. Sebab apa? Mereka hanya menaiki unta. Jadi biasanya kalau barang dagangan biasa dirompak, dirampas. Apatah lagi perjalanan ini jauh daripada Mekah ke Yaman. Itu dah hampir 1000 km. Kemudian daripada Mekah ke Syam pun jauh, hampir juga 2000 km. Tapi kenapa mereka berjaya pergi dengan selamat dan balik ke Mekah dengan selamat? Tidak ada yang merompak ataupun merampas barang dagangan mereka. Kenapa? Ini antara faktor mereka boleh berniaga dan perniagaan mereka semakin berkembang maju di Mekah. Faktornya ialah mereka pergi ke Yaman, pergi ke Syam dengan selamat, pergi dan balik. Soalnya kenapa mereka selamat? Kenapa tidak ada rompakan? Semua orang kafir kan? Semua masyarakat yang rosak akhlaknya. Sepatut barang dagangan orang Mekah sentiasa dirompak. Penduduk kaum apa dia? Kenapa? Kenapa penduduk Mekah orang tak rompak? Sebenarnya itu juga rahmat Allah. Masyarakat Arab ni walaupun dia kufur kepada Allah, walaupun mereka penyembah berhala, tapi pemikiran mereka ada juga yang betul. Iaitu siapa yang jaga rumah Allah adalah orang yang mulia. Tak boleh diganggu, tak boleh dikacau. Kalau mereka berniaga tak boleh dirompak. Sebab itulah bila perjalanan mereka daripada Mekah ke Syam, ada roadblock ke, ada checkpoint ke, dia tanya, ini daripada mana? Mekah. Okey, jalan. Bunyi je daripada Mekah, semua dilepaskan dengan selamat. Subhanallah. Sebenarnya itu juga rahmat Allah. Kalau mereka tak selamat, asyik dirompak je, orang Mekah akan mati kebuluran dan Nabi Muhammad tak akan lahir di Mekah. Apa dia ayat yang Allah sebut? Mereka aman dalam perjalanan, dalam perniagaan mereka. Ayat apa? Surah Lazim. Kalau ikut logik akal, mereka mati kebuluran. Tapi Allah kata Allah yang bagi makan. Allazi at'amahum min ju'. Kan? Kemudian kalau ikut keselamatan, mereka tak selamat, mereka tak aman. Tapi Allah yang beri keamanan. Wa amanahum min khauf. Allah yang beri keamanan sehingga mereka boleh berniaga. Okey. Tapi itulah manusia kan. Walaupun ada rezeki, walaupun rezeki melimpah, mereka kaya sebab berniaga, dan mereka boleh berniaga sebab orang datang ke Mekah, orang datang ke Mekah sebab rumah Allah. Tapi akhirnya mereka tetap lawan juga Tuhan. Sebab tu Allah kata, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah Tuhan kepada rumah ni.
sebab kamu boleh berniaga, kamu boleh hidup, ada yang kaya raya sebab tuan kepada rumah ni, iaitu Allah. Kenapa kamu masih menyembah berhala di sekeliling rumah Allah? Jadi sepatutnya berhala tak bagi apa-apa pada kamu. Jadi kenapa masih menyembah mereka? Itulah pengajarannya apa? Manusia ni bila dah senang dan semakin kaya, mereka akan semakin melampau. Kan? Sebab itulah Allah bila sayang pada seseorang, Allah tak bagi harta. Allah tak bagi kesenangan. Allah bagi apa? May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Bila Allah nak orang tu baik, beriman, Allah tak bagi harta, Allah tak bagi pangkat. Tapi Allah bagi al-fiqhu fiddin, kefahaman dalam agama. Okey, kemudian dan ini kelebihan Nabi Muhammad lah. Kebanyakan orang yang menguasai Mekah dari segi kepimpinan, dari segi kerja-kerja yang mulia, iaitu jaga Kaabah, bagi minum kepada jemaah haji, kebanyakan dipegang oleh keluarga Nabi Muhammad SAW. Seperti Abdul Muttalib, Abu Talib, Al-Abbas. Semua ni mereka yang memegang kerja yang mulia. Daripada suasana inilah Nabi Muhammad lahir. Jadi itu pun penting. Nak jadi orang yang baik, mestilah lahir daripada orang yang baik. Walaupun akidah mereka rusak, tapi mereka dari segi akhlaknya pada zahirnya baik. Jadi antara mereka yang menguasai Mekah ketika mula munculnya dakwah ialah Abu Jahal, Al-Haris, Amr bin Al-Mughirah, Abu Lahab, Abu Umayyah, Sa'id bin Al-As, Hakim bin Hizam, Amr bin Abdu Al-Amiri, Suhaib bin Amru, Al-Haris bin Qais, Abu Sufyan. Ini semua pembesar-pembesar Quraisy yang menguasai Mekah dari segi kepimpinan, dari segi perniagaan, dari segi pengaruh. Inilah kepala-kepala yang menguasai Mekah. Dan mereka inilah yang musuh utama Nabi. Mereka inilah yang akhirnya menjadi musuh utama kepada dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi suasana Nabi membawa dakwah di hari pertama penuh dengan orang-orang yang kaya, orang-orang yang menguasai Mekah yang sangat memusuhi Islam. Tapi akhirnya Nabi berjaya menyampaikan dakwah pada mereka. Bahkan sebahagian daripada pimpinan Mekah yang asalnya kufur kepada Allah akhirnya beriman. Seperti siapa? Pimpinan Mekah yang akhirnya beriman. Di peringkat awal mereka menjadi musuh Nabi, tapi akhirnya mereka menjadi sahabat Nabi. Khalid ibn Walid, Umar ibn Khattab, Abu Sufyan. Dan ada juga yang dia tak Islam tapi dia mendukung dakwah yang dibuat oleh Nabi, iaitu pakcik Nabi, Abu Talib. Dia tak masuk Islam. Jadi itu juga pengajaran apa dia? Kadang-kadang kita perlu berbuat baik kepada semua orang. Kadang-kadang keluarga kita tak ikut sunnah kan? Tapi jangan bermusuh dengan dia. Sebab apa? Bila kita ada masalah, kadang-kadang dia yang akan pertahankan kita. Macam Abu Talib. Dia tak masuk Islam. Dia kafir. Masuk neraka kan? Tapi jangan bermusuh. Nabi tak bermusuh dengan dia. Maka akhirnya, Nabi dapat faedah daripada kebaikan Abu Talib. Sepanjang Nabi berdakwah di Mekah, banyak dipertahankan oleh Abu Talib. Okey, kehidupan ekonomi secara ringkas. Jadi orang Mekah ni tak adalah terlalu miskin. Dan bukan semuanya miskin, ada yang kaya melampau dan sebahagian besarnya adalah miskin. Jadi masalah orang Mekah apa dia? Bukan kemiskinan. Sebab harta sebahagian mereka kaya gila kan. Jadi masalah orang Mekah bukan kemiskinan harta, tapi kemiskinan akidah. Sebab tu Allah hantar Nabi tanpa membawa harta. Kita tengok orang Mekah, dia cuba buka surah. Pelajar boleh buka surah
yang Az-Zukhruf ayat 31. Surah Az-Zukhruf ayat 31. Allah kata apa? Waqalu, mereka berkata, mereka ni ialah orang Quraisy Mekah, laula nuzila hadzal Quran, kenapa tidak Al-Quran ini diturunkan kepada seorang yang besar, yang kaya dan berpengaruh dari salah sebuah dua bandar yang terkenal. Apa dia? Dua bandar apa dia? Mekah dan? Tak, Mekah dengan Taif. Ada orang Mekah, Utbah, dia ni memang orang kaya dan dia memiliki kekayaan di Taif. Sebab tu masa Nabi pergi berdakwah di Taif, Nabi pergi ke satu kebun anggur. Itu adalah milik orang Mekah. Jadi ayat ni nak begitu apa ni? Orang Mekah mengatakan, kenapa Nabi datang dalam keadaan miskin? Sepatutnya Nabi kalau nak jadi pemimpin mestilah daripada orang kaya. Kenapa tak wahyu Al-Quran diturun kepada orang kaya yang menguasai Mekah dan Taif? Itu Allah nak begitu apa ni? Tabiat manusia sukakan apa? Harta. Bukan sukakan ilmu, bukan sukakan petunjuk Allah. Nafsu manusia nak harta. Jadi bila ada rasul ke ada pemimpin, yang pertama dia tengok apa? Harta. Kalau ada ilmu tapi harta tak ada, dia tak boleh nak terima. Itulah daripada dulu sampai hari ini. Yang kisah Jalut dan Talut pun sama. Mereka minta Nabi mencarikan seorang pemimpin untuk memimpin mereka dalam peperangan. Bila Nabi bagi seorang pemimpin yang bernama Talut, mereka pertikaikan. Kenapa? Talut miskin. Jadi itu pemikiran manusia yang tak beriman kepada Allah, yang lebih mengutamakan harta ataupun duit. Jadi Allah hantar Nabi dalam keadaan miskin. Tapi Allah hantar Nabi, bersama Nabi adalah alat untuk menyelesaikan masalah masyarakat Mekah. Bukan duit. Yang boleh selesai masalah manusia bukan duit, bukan pangkat, tapi adalah Al-Quran. Dan kalau kita tengok dalam kenapa ni masyarakat Mekah boleh rusak? Apa punca mereka boleh sembah berhala sampai tepi Kaabah ada 360, bukan 36, 360. Sedangkan asal Mekah ni adalah beragama Islam, agama Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim yang pertama bina Kaabah. Jadi pengasasnya adalah Nabi. Selepas tu orang beriman, tapi akhirnya menjadikan orang Mekah semua syirik kepada Allah dan menyembah 360. Apa puncanya? Dia tersalah mengagungkan ulama lebih. Mengagungkan ulama siapa ulama tu? Apa dia? Dia kalau kita baca surah ni, surah yang orang Melayu suka baca lah. Boleh buka. Allah bagi tahu sebabnya. Saya baca ayat kalau dengar ayat tahu surah apa? Litunzira qauman. Memang pakai Yasin lah. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Surah apa? Yasin. Apa maksud dia? Litunzira, untuk engkau. Kalau kita ambil daripada awal, boleh pelajar buka surah Yasin. Ambil daripada ayat 1 lagi. Sebab yang ayat saya sebut tadi ayat 6 je. Yasin
Dan wal Quranil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah, penuh dengan hukum hakam. Kemudian Allah kata apa? Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah daripada kalangan para utusan Allah. Ala siratin mustaqim, atas jalan yang lurus. Tanzilul Azizur Rahim, dan Quran pula diturun oleh siapa? Diturun oleh Al-Aziz Ar-Rahim, Tuhan yang maha perkasa dan lagi maha penyayang. Kenapa bila sebut Quran Allah sebut dua sifat, Al-Aziz dan Ar-Rahim? Wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Kemudian Tanzilul Azizur Rahim. Kenapa dua sifat ni? Apa kaitan penurunan Al-Quran dengan dua sifat Allah, Al-Aziz Ar-Rahim? Tak. Surah Yasin awalnya Allah cerita pasal Quran, kan? Kemudian Allah kata Quran ni diturunkan oleh siapa? Allah tak kata diturunkan oleh Allah, tapi Allah sebut sifatnya. Apa sifatnya? Al-Aziz, yang bermakna maha perkasa, Ar-Rahim, maha penyayang. Jadi soalan dia, apa kaitan penurunan Al-Quran dengan dua sifat ni? Boleh tak Allah kata Quran diturunkan oleh Al-Ghafur, kan? Pelajar boleh jawab. Yang dah lama baca Yasin ni boleh. Turun tu menggambarkan sifat Allah memberi peringatan, izah. Itu zero. So kasih sayang Allah sebagai sesungguhnya azab aku ni amat pedih. Apa dia kait peringatan, kemudian kasih sayang itu sebagai pengampunan. Sekiranya kamu berbalik kepada, tak boleh, tak masuk. Tak berapa clear. Tak berapa clear. Kalau saya kata ini saya bagi surat saya daripada saya yang bersifat tegas dan penyayang. Apa kaitan surat saya dengan saya sebut dua sifat tu? Ini surat daripada saya yang bersifat tegas dan penyayang. Mana surat ni ada peranan dia, ada fungsi dia, ada tanggungjawabnya. Kamu kena baca betul-betul, kena faham betul-betul. Kalau tak ikut, ingat, aku ni maha tegas. Dan kalau kamu ikut, aku maha penyayang. Kamu akan dapat rahmat Allah. Faham? Jadi Allah kata, Yasin wal Quranil Hakim. Quran ni penuh dengan hikmah. Dan sebab itu kamu kena laksanakan. Kena faham, kena amal. Kalau tak faham, kalau tak amal, ingat, takutlah pada sifat Al-Aziz. Dan kalau kamu faham dan kamu amalkan, kamu akan dapat rahmat Allah daripada Ar-Rahim. Menunjukkan bahawa Quran ini bukan setakat untuk dibaca. Ada tanggungjawab yang besar, yang berat. Sebab itulah, kalau kita perasan kan, kalau kita perasan kita baca Quran, ada dua kali Allah sebut dalam Quran perkataan saqila. Saqila. Apa makna saqil? Berat. Pertama dalam surah Muzammil. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Bangunlah malam, solatlah sebahagian besar malam. Sebab apa? Sebagai persiapan kami nak campak ke atas kamu satu perkataan yang berat. Apa dia perkataan yang berat? Quran. Dan dalam surah Insan Allah kata apa? Yauman saqila. Ingatlah di sana akhirat nanti, hari itu adalah saqila, sangat berat. Jadi satu saqil Quran, satu lagi saqil hari kiamat. Maka kata ulama, kalau kita nak selamat di hari yang berat, maka berpeganglah dengan sesuatu yang berat, iaitu Al-Quran. Okey, cuba tengok surah Yasin. Saya nak sebut apa dia ni?
Kenapa orang Arab Mekah ni asalnya agama Nabi Ibrahim, asalnya suci, asalnya menyembah Allah, tapi akhirnya jadi pusat penyembah berhala. Apa punca dia? Allah sebut dalam surah Yasin, litunzira, Quran diturunkan untuk engkau beri peringatan kepada siapa? Kaum ma'unsira, ya? Ma'unsira apa dah? Tak, ma tidak. Unzira yang tidak diperingatkan. Aba'uhum, bapa-bapa mereka, fahum ghafilun, lalu mereka lupa. Apa makna? Dia sebenarnya orang Arab Mekah ni, dia Nabi mereka siapa? Sebelum datang Nabi Muhammad, siapa Nabi mereka? Nabi Isa untuk Bani Israel. Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim adalah Nabi kepada bangsa Arab. Dan jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad jauh tak? Jauh. Jadi selepas Nabi Ibrahim, ada tak Nabi-Nabi untuk bangsa Arab? Tak ada. Maka sebab tu Allah kata apa? Quran diturunkan untuk engkau beri peringatan kepada mana? Siapa ni? Kaum yang dah lama tak dapat peringatan. Lalu akhirnya fahum ghafilun, mereka lupa. Jadi kenapa orang Arab ni begitu jauh menyimpang daripada agama Nabi Ibrahim yang suci, akhirnya jadi pusat penyembah berhala. Kenapa? Sebab jauh dan tempoh yang lama mereka tak diberi peringatan. Bila tak ada peringatan, mula menyimpang, menyeleweng. Dan tahu tak orang pertama yang membawa berhala ke Mekah? Asal memang tak ada berhala kan? Amru bin Luhai. Dia yang mula bawa berhala daripada Syam, bawa ke Mekah. Dialah pencetus ummah. Ini dosa besar ni. Dosa apa ni dia panggil? Semua yang sembah berhala, lepas tu dia akan tangguh dosa. Sebab dia yang memulakan pencetus. Amru bin Luhai. Sebab bila orang dah semakin jauh dengan agama Nabi Ibrahim, semakin ikut nafsu, habis. Jadi kita tengok apa kerusakan yang berlaku dalam agama Nabi Ibrahim setelah sekian lama mereka meninggalkan agama. Antaranya, dia kena sambung balik. Masuk. Okey, antara akidah yang rusak setelah selama mereka meninggalkan agama Ibrahim dan mereka mula ikut hawa nafsu ialah mereka menuduh Allah tu ada anak. Dia, kalau kita dah belajar, ada 3 golongan, 3 puak yang menuduh Allah ada anak kan. Kalau orang Nasrani, dia tuduh siapa anak Allah? Isa. Kalau orang Yahudi, Uzair. Orang Mekah juga ada akidah tu. Dia mula menyimpang, mula-mula dia beriman pada Allah, tapi dah lama meninggalkan agama Nabi Ibrahim, dia mula menyeleweng. Antaranya ialah mereka menuduh Allah tu ada anak. Siapa anak Allah bagi orang musyrik Mekah? Siapa? Malaikat. Allah sebut dalam Quran, bahkan mereka menganggap malaikat adalah anak perempuan Allah. Sebab apa mereka tuduh malaikat anak perempuan, bukan anak lelaki? Sebab orang musyrik Mekah memang tak suka pada anak perempuan. Tengok jahat. Yang dia tak suka, dia bagi pada Tuhan. Anak lelaki kami punya, anak perempuan itu adalah kamu punya. Dan juga mereka Allah sebut dalam surah An-Nahl, nanti boleh buka surah An-Nahl ayat 57. Akidah orang musyrik Mekah sebelum kedatangan Nabi semakin menyimpang. Antaranya mereka menuduh Allah tu mempunyai anak, iaitu para malaikat. Dan juga akidah mereka yang rosak, mereka menolak hari kebangkitan. Mereka kufur kepada hari kebangkitan, hari pembalasan. Dan juga mereka menjadikan jin. Mereka menjadikan jin adalah rakan sekutu kepada Allah. Disebut dalam surah Al-An'am. Semua cerita orang musyrikin Mekah sebelum kedatangan Nabi, sumber yang paling sahih
ialah daripada Al-Quran sendiri. Quran menceritakan. Ini bukan Israiliyat. Jadi Quran menceritakan sebelum Nabi datang, orang musyrikin juga menganggap jin adalah rakan sekutu Allah. Ini pun disebut dalam surah Al-An'am ayat ke-100. Mereka berkata waja'alu lillahi syuraka'al jin. Mereka menjadikan bagi Allah adalah sekutu-sekutu kepada jin. Jadi Tuhan dengan jin tu bagi mereka sama taraf. Okey. Dari segi ibadat, itu dari segi kerusakan, dari segi akidah kan. Penulis sebut ni supaya apa? Supaya kita gambarkan betapa rusaknya akidah, akhlak, ibadat orang musyrikin. Keadaan macam itulah Nabi datang dan dapat membetulkan. Jadi keadaan kita sekarang tak ada orang Islam yang berakidah macam ni, yang tak percaya pada hari akhirat, yang menuduh Allah tu ada anak. Tak ada. Jadi sepatutnya, logiknya, dakwah kita sepatutnya lebih mudah. Tapi kenapa tak berlaku perubahan? Walaupun dah melebihi 23 tahun. Bahkan lebih pada 50 tahun. Tak berlaku juga perubahan. Sebab kita tak faham Al-Quran. Dan bila kita berdakwah, kita tak sampaikan Al-Quran. Yang kita sampaikan ialah pendapat orang. Pendapat manusia. Jadi dia tak boleh mengubah manusia. Okey. Cara ibadat yang rusak haji ni, ibadat haji ada zaman Nabi Ibrahim lagi. Tapi bila mereka lama tinggal agama Nabi Ibrahim, mereka mula ikut hawa nafsu. Mereka mula menukut tambah. Mereka-reka. Ini bahaya ni. Sebenarnya yang suka mereka-reka dalam ibadat ni, pencetusnya bukan orang Mekah, bukan orang Malaysia, bukan orang Yaman, tapi orang di Mekah. Tempat turunnya wahyu, tempat lahirnya Nabi Muhammad. Ini mereka yang mula-mula mengubah agama. Contoh, kalau zaman Ibrahim tawafnya, mereka wukuf, orang melakukan haji, dia wukuf di mana? Di Arafah. Tapi orang Mekah, orang Quraisy, bila mereka nak wukuf, mereka wukuf di mana? Allah rakam dalam Al-Quran. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kanat Quraisy wa man dana dinaha yakifuna bil Muzdalifah wa kanu yusammuna al-humus wa kana sa'irul Arab yaqifuna bi Arafah. Falamma ja'al Islam amara Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an ya'tiya Arafat thumma yaqifu biha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah orang Quraisy dan mereka yang berfahaman dengan sama dengan Quraisy, mereka wukuf di Muzdalifah. Dan seluruh orang Arab lain yang bukan Quraisy wukuf di Arafah. Kenapa orang Quraisy Mekah tak nak pergi ke Arafah? Orang Arab yang datang daripada luar wukuf tetap di Arafah. Tapi orang Quraisy tak nak pergi ke Arafah. Sebab fahaman mereka ialah mereka ni duduk di tanah halal, tanah haram. Bila duduk tanah haram, mereka adalah mulia. Jadi bila nak buat haji, mereka tak perlu keluar di tanah halal. Antara tanah haram dengan tanah halal, mana lebih mulia? Tanah haram. Jadi fahaman mereka guna akal. Kami duduk tanah yang mulia. Bila nak buat haji, apa perlu kami keluar ke tanah yang kurang mulia? Mula pakai akal. Jadi mereka pun wukuf di. Sebab tu Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 199. Bila turun Al-Quran, Allah perintah supaya orang Quraisy ubah cara yang salah tu. Allah kata apa? Summa afidu min haitsu afadhan nas. Hendaklah kamu semua bergerak, bertolak sebagaimana orang ramai bertolak. Orang ramai bertolak daripada mana? Arafah. Kamu jangan bertolak daripada Muzdalifah. Ini ayat membetulkan ibadat mereka yang telah diselewengkan. Dan juga mereka bila solat kat Mekah, apa mereka buat? Solat cara mereka lah. Allah sebut dalam surah Al-Anfal ayat 35. Surah Al-Anfal ayat 35. Allah kata apa? Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah.
Asalnya solat mereka betul berasal daripada agama Ibrahim AS. Tapi bila dah lama meninggalkan agama Ibrahim, mereka mula ikut hawa nafsu dan mereka mula tokok tambah. Apa dia? Tidaklah solat mereka di sisi Kaabah melainkan muka'an. Muka'an apa dia? Bersiul-siul, wa tasdiyah dan sekarang berlaku tak? Tokok tambah dalam ibadat. Kadang-kadang lepas solat dia menjerit-jerit kan. Dia kadang-kadang dia berselawat, kadang-kadang dia berzikir berdiri, kadang-kadang menari kan, kadang-kadang bergendang kan. Berlaku tak? Puncanya apa dia? Dia pakai akal. Apa salahnya kan? Kita tambah-tambah. Solat okey, lepas solat kita tambah. Sama dengan orang musyrik Mekah. Lepas solat dia bersiul, lepas tu tepuk tangan. Ada persamaan tak? Sebab tu Nabi kata sallu kama ra'aitumuni salli. Ibadat tak boleh tokok tambah. Dan juga cara ibadat mereka yang salah. Asalnya betul. Apa dia? Bila mereka tawaf, mereka bertelanjang. Tawaf. Dalam kepala mereka tawaf tu ibadat, agama. Mereka tak tinggal. Cuma mereka ubah aja. Apa dia? Telanjang. Telanjang ni bukan semua. Siapa yang bertelanjang ni? Perempuan. Dan perempuan yang mana ni? Yang datang daripada luar. Orang Mekah tak telanjang. Sebab mereka anggap mereka adalah mulia. Jadi bila perempuan tak, lelaki dan perempuan bertelanjang. Cuma perempuan tawaf waktu malam. Dia telanjang kemudian tawaf waktu malam. Lelaki tawaf siang hari. Sama ada anggapan mereka pakaian mereka ni tidak halal. Sedangkan tawaf tu benda yang suci. Jadi mereka takut tawaf mereka tak diterima oleh Allah. Maka pakaian mereka yang ada bersumber haram mereka tanggalkan. Ada yang tak bogel, dia tukar baju, dia beli baju kat Mekah, dia pakai baju yang kat Mekah. Sebab bagi mereka yang beli baru tu adalah halal. Ini antara tokok tambah agama yang puncanya apa dia? Bila mereka lama meninggalkan agama mereka. Samalah. Masyarakat kita banyak tak benda-benda yang tak selari dengan sunnah Nabi. Kenapa? Sebab sumber rujukan asal dah lama ditinggalkan. Quran ditinggalkan, hadis-hadis sahih ditinggalkan. Akhirnya yang masuk siapa? Pendapat-pendapat orang, pendapat guru kan, pendapat tarikat. Akhirnya keaslian agama dah tak nampak. Yang tu jadi bergaduh tu. Dan juga orang Mekah, dia suka berlindung dengan jin. Jadi orang Quraisy Mekah ni, bila ada masalah dia cari jin. Bukan macam orang Melayu. Orang Melayu macam orang Mekah. Jadi sifu mereka ialah orang Quraisy Mekah. Allah rakam dalam surah jin. Jin bila masuk Islam dia kata apa? Wa innahu kana, ini surah jin ayat 6. Surah jin ayat 6. Allah kata apa? Wa innahu kana rijalun minal ins ya'uzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Jin bila masuk Islam dia kata apa? Bila dia dengar Nabi baca Quran dia beriman. Lepas dia beriman dia cerita benda-benda yang amalan-amalan yang mereka lakukan yang salah dan menyimpang daripada agama. Kata mereka, dulu masa kami jahiliah, sebelum kami beriman, lelaki-lelaki daripada manusia ya'uzuna, berlindung dengan lelaki-lelaki daripada jin. Lelaki mana ni yang berlindung dengan jin? Orang Mekah lah. Kemudian apa berlaku? Fazaduhum rahaqa. Maka menyebabkan jin kata, jin yang diguna oleh manusia sebagai pelindung akan semakin sombong. Boleh? Jadi sekarang ada tak orang Melayu yang gunakan jin? Ada tak? Siapa pencetusnya? Siapa sifunya? Orang musyrikin Mekah. Jadi kalau kita tengok sejarah sebelum Nabi datangkan, banyak benda-benda yang berlaku sampai hari berlaku. Dia merebak sampai ke Asia Tenggara. Jadi sebenarnya tak boleh kita berlindung kepada jin. Wajib kita hanya berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Aku hanya berlindung dengan Tuhan manusia.
Ha? Boleh? Berkawan tak boleh. Boleh? Ha? Izan boleh? Tak boleh. Dia dah meninggal dah. Berkawan pun tak boleh. Sebab tugas kita apa dia? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya antara orang beriman adalah bersaudara. Dengan siapa? Sesama manusia lah. Ha? Kemudian tugas kita dengan manusia apa dah? Berkawan dan berdakwah. Jadi dengan jin tidak ada dalil daripada Nabi ke, daripada sahabat ke, yang mereka berkawan dengan jin. Kan? Jadi kalau orang yang paling hebat, paling baik, paling mulia, tak berkawan dengan jin, maka kenapa kita nak berkawan dengan jin? Okey. Itu lebih kurang. Lebih kurang bagaimana kedudukan orang Mekah dari segi akidah, dari segi akhlak, dari segi ekonomi sebelum Nabi datang dan membawa Al-Quran dan Nabi betulkan mereka. Akhirnya yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Semua bertukar. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Maka pengajaran untuk kita kalau nak ubah apa-apa, teruk macam mana pun, solusinya ialah Al-Quran. Kalau nak panggil pakar motivasi ke, pakar hadis ke, pakar sekretari ke, kalau tak bersumber ke Al-Quran, buang masa, buang duit kan. Berapa banyak kita habiskan duit untuk pendidikan negara, untuk pendidikan anak-anak kita, akhirnya masyarakat tak jadi baik. Sebab apa? Sumbernya salah. Jadi pengajaran untuk kita, kalau betul kita nak baiki masyarakat, sumber asasnya ialah Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah tajuk akan datang kita akan mula masuk sifat Nabi. Sifat dari segi fizikalnya, tinggi rendah ke, rambutnya macam mana, dan juga kita tak belajarlah Syama'il itu detail sangat. Ini sirah Nabi ni. Kemudian sifat Nabi dari segi akhlaknya. Itu yang lagi penting. Ramai orang dok fokus pasal sifat fizikal Nabi. Nabi tinggi rendah, Nabi pakai apa kan. Tapi akhlak jauh menyimpan daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling penting kita belajar ialah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sambung akan datang insya-Allah. Okey, ada soalan ke? Ada orang kata benda baik apa salahnya kan? Sebab itulah kalau kita tengok doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim apa dia? Yang saya baca tadi. Cuba buka. Surah Al-Baqarah. Ayat 129. Ayat 128. 128. Tengok Allah kata apa? Allah rakamkan doa Nabi Ibrahim setelah dia bina Kaabah dengan Ismail alaihi wassalam. Rabbana waj'alna, wahai Tuhan kami, jadikan kami berdua muslimaini. Sentiasa Nabi Ibrahim dan Ismail ni dah Islam tak? Dah serah diri tak kepada Allah? Dah. Habis apa perlu lagi doa? Kalau dah Islam dah serah diri dah, apa perlu doa lagi? Tak, ini untuk diri dia ni. Muslimah ini mana dua, aku dan Ismail. Apa pengajaran dia? Pengajarannya orang beriman. Lagi dia beriman, lagi dia risau, dia tergelincir. Lagi dia bertakwa, lagi dia takut menyimpang. Itu ciri-ciri orang beriman. Yang jenis tak takut ni, orang tak beriman. Aku nak mati apa, dalam iman ke, kufur ke, tak kisah. Jadi kalau orang macam Nabi Ibrahim pun sentiasa berdoa supaya Allah tetapkan hati mereka dalam keimanan, sentiasa serah diri pada Allah. Orang macam kita lagilah kena berdoa. Kemudian apa lagi kata Ibrahim? Wa min zuriyatina. Dan doa Nabi Ibrahim bukan untuk diri mereka saja, tapi daripada zuriat kami juga jadilah ummatan muslimatan.
Siapa ni zuriat Nabi Ibrahim? Ha? Tak, Ismail dah masuk yang atas. Zuriat ni yang ke bawah. Termasuklah orang Mekah. Orang Mekah adalah zuriat. Dan akhirnya orang Mekah beriman tak? Antara sebabnya doa Nabi Ibrahim. Berapa lama ni jarak doa ni? Ha? Beribu tahun. Ha? Allah makbulkan. Kemudian apa lagi doa Nabi Ibrahim? Wa arina manasikana. Tunjuklah kami manasik. Apa mana manasik? Cara melakukan ibadat. Siapa ni yang minta kepada Allah supaya Allah tunjuk cara beribadat? Siapa ni? Nabi Ibrahim. Kan dia Nabi. Kalau dia Nabi, sepatutnya buat sendirilah. Kan kamu dah Nabi. Tak payah lagi minta pada Allah sebab kamu Nabi. Betul tak? Kalau Nabi Ibrahim seorang Nabi pun minta juga pada Allah supaya tunjuk cara beribadat. Maka orang macam kita lagi kena minta kepada Allah tunjuk cara ibadat yang betul. Tak boleh aku nak reka-reka. Ibrahim pun tak reka. Takkanlah aku nak reka. Boleh? Sebab itulah orang musyrikin Mekah rosak sebab apa? Sebab buat ibadat ikut akal. Apa salahnya? Apa salahnya kan? Akhirnya menyimpang sedikit demi sedikit. Jadi kalau Nabi Ibrahim pun minta pada Allah supaya ditunjukkan cara ibadat yang betul, maka itu jelas menunjukkan tak boleh kita mereka-reka cara beribadat kepada Allah. Kita nak sembah Allah tak boleh pakai akal kita. Kena ikut kehendak Tuhan. Sebab nak sembah dia. Kan? Dan juga dalam satu hadis kan, Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia minta kepada Nabi supaya ajarnya satu doa kan. Apa doa Abu Bakar tu? Kita dah belajar ni. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, yang dibaca masa tahiyat kan. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, boleh tak ajar pada aku satu doa untuk aku baca dalam solat? Abu Bakar ni orang Arab, sahabat Nabi yang terbaik kan. Kalau Abu Bakar reka doa sendiri, ada masalah ke? Tak ada masalah kan. Tapi kenapa masih dia nak Nabi yang ajar? Itu menunjukkan Abu Bakar cukup yakin yang Nabi ajar adalah wahyu daripada Allah. Yang dia reka mungkin daripada nafsu. Sangat-sangat berbeza wahyu dengan nafsu. Jadi kita bukan Abu Bakar, kita bukan Umar, sahabat Nabi pun tak, tabi'in pun tak, tabi'in pun tak, ulama pun tak. Maka janganlah mereka reka. Ikut je apa yang diajar oleh Nabi SAW, dan Islam tu sebenarnya telah lengkap. Tak perlu ditukuk tambah. Ada soalan lagi? Macam mana kita nak tolong datuk nenek kita yang menjadi bomoh dulunya? Apa tu? Bantu rawat orang sakit, bantu isteri yang dizalimi suami. Datuk nenek tu dah meninggal. Takut benda ni kait dengan jin. Tak, kalau dah meninggal kita tak boleh tolong melainkan hanya dengan doa je. Doa. Kalau dia Islam, dia akidah dia Islam, percaya pada Allah, beriman pada hari akhirat, maka dia berhak untuk dapat doa kita. Itu je. Doa saja yang boleh selamatkan orang yang dah meninggal. Kalau dia Islam. Tapi kalau dia tak Islam, doa apa saja pun, walaupun daripada Nabi, tidak memberi faedah. Bahkan Allah larang Nabi berdoa kepada orang munafik. Jadi kalau atuk kita yang buat kerja yang tak betul tu, dan meninggal, dia masih Islam, doa je. Semoga Allah ampunkan dosa dia. Ada lagi soalan? Tu. Jadi, adakah Mekah di zaman Nabi setara? Apa maksud soalan tu? Metropolitan. Mekah di zaman Nabi setara metropolitan zaman ini? Tak sama. Taklah, tak samalah. Tak sama. Mengapa zaman tiada Nabi di antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad
Mana? Yang mana? Ada. Mengapa zaman tiada Nabi di antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad tidak dianggap sebagai zaman tiada Nabi? Tak. Allah dah sebut, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Allah sebut dalam Quran, kami tidak akan mengazab mana-mana kaum sehingga kami utuskan rasul. Jadi ayat ni menunjukkan Allah tidak akan azab siapa ni? Orang yang mesej dakwah tak sampai. Bila mesej dakwah tak sampai, dia kekal dalam fitrah. Fitrah semula jadi apa dah? Tak sembah berhala. Kalau dah sembah berhala luar daripada fitrah, ini kena azab. Sebab itulah ada yang macam apa ni, yang siapa? Pakcik Nabi Waraqah bin Naufal, sepupu pada Khadijah. Dia agama Nasara, dia ada sebagai ulama kata dia mati dalam keadaan fitrah. Dia tak sembah berhala. Dan ada juga sahabat Nabi katanya ada yang tak sembah berhala. Kalau dia mati sebelum datang Al-Quran dan dia tak sembah berhala, insya-Allah dia mati dalam fitrah. Tapi kalau sembah berhala itu di luar daripada fitrah. Sebab akal tak boleh terima, akal yang sejahtera tak boleh nak terima. Dia buat patung, dia buat berhala, dia sembah. Kalau dia sembah juga, fitrah dia dah terkeluar, dia rosak dah. Wallahu a'lam. Jadi kebanyakan ni tengok yang dulu Ustaz, mana yang tak sampai agama. Dia kebanyakan sembah roh. Roh nenek moyang. Walaupun dia tak ada berhala ni, tak kira asli ke, mau laut ke, roh ke, roh nenek moyang. Macam mana tak? Macam mana disembah roh? Logiknya tak, dia logiknya kalau kita nak sembah sesuatu benda yang memberi manfaat pada kita ataupun boleh menolak mudarat kan, mesti kan. Jadi macam mana dia sembah roh? Adakah roh tu memberi manfaat pada dia? Kalau dia sakit, roh sembuhkan dia? Tak. Kalau dia perlukan duit, roh bagi tak? Tak. Jadi macam mana dia boleh sembah? Mana cara dia sembah tu dah terkeluar daripada akal yang waras. Itu lebih kepada ikut nafsu. Bagaimana dengan ulama-ulama mazhab dan imam seperti Al-Ghazali? Tak, dia ulama. Sebab tu Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Apa makna pewaris Nabi? Kalau saya ni pewaris Nabi, kalau saya ni pewaris harta bapa saya, makna apa? Saya dapat harta bapa saya, baru saya dipanggil pewaris. Jadi kalau ulama pewaris Nabi ialah ulama yang ambil harta Nabi, ambil ilmu Nabi. Kalau dia ambil ilmu daripada bukan Nabi, dia bukan pewaris Nabi. Pewaris Nabi ialah ambil ilmu daripada Nabi, Quran dan Sunnah. Jadi semua ulama yang ambil ilmu daripada Nabi, Quran dan hadis, dia adalah ulama. Sebab tu kata Imam Syafi'i, kalau kamu jumpa hadis sahih, itulah mazhab aku. Jadi dia bukan ikut pendapat dia, tak. Ikut setakat mana hadis tu sahih ataupun tak. Kalau sahih, itulah pendapat dia. Bukan pendapat aku mesti betul. Dan kita juga tahu semua manusia bukan maksum. Ada yang tersilap. Yang maksum hanya Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang sahabat pun tersilap. Maka tak peliklah ulama pun ada tersilap. Wallahu a'lam. Fitrah ni semula jadilah. Zaman fitrah ialah semula jadi. Contohlah, kita duduk dalam hutan, tak ada siapa yang berdakwah pada kita, kita pun tak pernah dengar Quran, tak pernah dengar hadis kan. Tapi kita tak sembah berhala, kita tak sembah pokok. Kenapa? Fitrah kita dalam hati ni menganggap benda ni tak ada faedah, kita pun tak sembah. Kenapa kita tak sembah? Sebab fitrah yang mengatakan tak ada faedah sembah. Jadi fitrah ni apa yang Allah letak dalam hati kita secara semula jadi. Yang ni kita rasa baik, itu fitrah. Contohlah, kita bercakap bohong, kita rasa macam tak sedap je. Yang rasa tak sedap itu fitrah. Makna fitrah kita masih suci lah. Bila kita bercakap bohong, rasa macam hati tak sedap je. Macam mana kita boleh rasa tak sedap? Daripada fitrah semula jadi. Wallahu a'lam. Sekiranya seseorang tidak hafal doa kunut, apakah boleh solat 2 rakaat saja? Boleh. Ulama sepakat solat subuh tanpa baca kunut, solat subuh sah. Saya ulang, ulama sepakat, semua 4 mazhab. Solat subuh tanpa kunut subuh, solat subuh tu hukumnya sah. Ulama berbeza pendapat tentang kunut subuh.
sunat ataupun tak. Bukan berbeza tentang wajib ataupun sunat. Jadi kunut tu hanya perbezaan sunat ataupun tak je. Jadi kalau tak buat benda yang sunat, solat tetap sah. Assalamualaikum Ustaz, Nabi Ibrahim berdakwah di Mekah? Tak. Jadi orang-orang yang tinggal di Mekah beribadat cara Nabi Ibrahim. Ya. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Asr, laqad kana fi Ibrahim uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Ibrahim tu ada ikutan yang baik. Ikutan dari segi apa? Akidahnya, akhlaknya, ibadatnya. Tapi bila datang syariat Nabi Muhammad, berbezalah. Ada yang sama kita ikut, ada yang berbeza kita ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoa pada ibu bapa dengan menghantar Fatihah. Dia kena beza doa dengan Fatihah. Fatihah bukan doa. Doa ialah permintaan. Doa dalam bahasa Arab ialah permintaan. Kita minta Allah ampunkan dosa mak bapak kita, itu doa. Kita minta Allah sihatkan kita, itu doa. Adapun baca Fatihah bukan doa. Baca Fatihah bukan doa. Jangan salah faham. Sebab itulah biasa orang baca Fatihah ni dia tak kata doa, dia panggil sedekah. Pahala baca Fatihah dia nak sedekah, itu bukan doa. Bahkan dalam Fatihah pun tak ada doa untuk orang mati. Dalam Fatihah ada doa tapi bukan untuk orang mati. Doa untuk siapa? Untuk orang hidup. Ihdina, tunjuklah kami. Kami yang mana? Yang masih hidup. Orang mati tak ada kaitan dengan ihdina. Minta hidayat dah tamat bagi orang yang mati. Jadi doa pada mak bapak jangan kaitkan dengan Fatihah. Fatihah tu ada pendapat mengatakan kita bersedekah pahala Fatihah, bukan doa. Wallahu a'lam. Membaca Fatihah sebelum membaca Al-Quran adakah amalan sunnah? Bukan sunnah. Yang sunnah yang disyaratkan oleh agama, Allah kata apa? Fa iza qara'tal Quran fasta'iz billah. Bila kamu nak baca Quran, baca a'udzubillah, bukan baca Fatihah. Itu arahan daripada Allah, daripada Al-Quran. Jadi kita nak baca Quran, kitab daripada Allah, tapi ikut cara kita, mana boleh. Jadi Allah kata kalau nak baca kitab aku, baca a'udzubillah minasyaitonirrajim. Bacaan serta sedekah Fatihah. Apa tu? Bacaan sedekah Fatihah untuk orang hidup, bukan untuk orang yang meninggal. Tak. Dia kalau orang tu hidup, tak payahlah kita sedekah Fatihah pada dia, suruh dia sendiri bacalah. Biasa nak sedekah bacaan ni kepada orang yang dah mati, sebab dia tak boleh baca dah. Okey dah. Okey, kelas kita akan datang ialah besok pukul 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.